begini dah, ialah ustaz-ustaz kantor, tepi jalan pun jumpa. Tak ada apa, tak ada nilai pun sudah. Sedangkan mengirimkan salam Nabi SAW itu perkara yang sangat-sangat digalakkan di dalam Islam. Mana satu lebih baik? Kirim salam kepada Nabi ke kirim salam kepada boyfriend, girlfriend? Dua sahaja. Tadi dia sendiri. Sampaikan salam cintaku padanya. Kita terjemah, sampaikan salam cintaku pada Nabi. Itu yang paling penting. Kalau dia tu boyfriend, girlfriend, tak ada masalah. Tapi kalau dia itu Nabi SAW, maka ia akan ada pahala untuk diri kita. Dan mudah-mudahan kita akan digolongkan di kalangan orang-orang yang dikurniakan syafaat oleh Nabi SAW di pada masyarakat. Begitulah sikit sebanyak mukadimah kita pada pagi ini. Sebab saya tak dijemput untuk ceramah maulid, hanya dijemput untuk memimpin bacaan berselawat marhaban dan bersedia serta kuliah sahaja. Ada pun ceramah maulid akan disampaikan oleh ustaz jemputan kita. Tak tahulah Kopi Hafiz ke, Kopi Syakur ke, Kopi Yu ke, Kopi Rahman ke. Saya UKG je. UKG tu Ustaz, saya tahu UKG Ustaz Kazim Ilah. Ni UKG Ustaz. UKG tu Ustaz Kampung. Sebab kalau pakai nama saya UAI Ustaz Azmi Ismail, dah sama macam UAI Ustaz Azmi dulu. Saya pakai yang pelik sikit, UKG. Apa UKG? Ustaz Kampung. Nak pakai labai, kawan saya dah booking dulu. Kawan saya dari sini Ustaz Azmi, labai kampung. Jadi tak jadilah, tak boleh pakai labai. Kita pakai UKG. Baik, tuan-tuan, puan-puan muslimin subhanallah, kita pergi kepada kuliah kita. Kuliah kita kitab Syarahul Ummatil Muhammadiyah, seri 1 muka surat 60, 70, 59. Menyambung pada kuliah yang tertangguh pada bulan lalu, sebab saya berada di negara Gajah Bedu. Melihat keindahan alam, melihat ragam-ragam manusia. Jujur saya sempat mengirimkan pesan kepada Tuan Haji Sufian, boleh kita tangguhkan. Tuan Haji tengok buah ni banyak peluang, tunggu siam Tuan Haji. Jadi saya sempat mengirimkan kepada Tuan Haji maklumat tu. Jadi alhamdulillah kita sambung balik kuliah kita. Baik, kita lihat pusat yang ke-9, kelebihan solat perkara 2. Dalam tulis pengarang kitabnya Al-Ma'ruf Al-Syamah Al-Alwi Al-Mankar Al-Sadiq Allah Ta'ala, antara kelebihan solat apabila orang yang mendirikannya berada di dalam kubur, solat akan melindungi dan memeliharanya seperti mana beliau memelihara solat. Jadi di bawah tu di pengarang kitab dimuatkan satu hadis Nabi SAW. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Nabi Hurairah radhiyallahu anhu beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya mayat, jenazah, mayat si mati apabila diletakkan di dalam kuburnya. Jadi kita pun tahulah kalau orang meninggal ni, kita dah mandikan, kita dah kafankan, kita dah solatkan, kemudian kita akan hantar ke perkuburan, kemudian kita akan masukkan dia ke dalam liang lahat. Dia dengan tata cara dia, ada 3 orang akan turun. Biasanya 3 orang lah. Walaupun ada setengah-setengah tempat 2 pun cukup dah. Apa tu, kali kubur dengan Pak Ali dengan anak dia pun cukup dah, boleh dah, tak apa. Kami dah biasa. Jadi tak kena berdaya. Sebab nanti kita akan jumpa dalam kuliah yang akan datang, satu cerita, satu kisah pada zaman salafus soleh, di mana yang menyambut, yang memasukkan jenazah ke kuburan pun 3 orang. Jadi 3 orang ni memang sesuai. Jangan betul-betul 3-2 pula. Kalau di tempat kita pergi ke perbumian tu 2 orang yang turun, jangan pula kita pergi teriak, kita pergi jerit pula, cukup kedua tu tak apa, saya turun tambah seorang. Pak Ali dengan anak dia cukup lah. Tapi sebenarnya 3 tu adalah yang paling baik. Jadi diturunkan, kemudian dimasukkan ke dalam lahat si mayat, si mati ni. Kemudian tu kita buka tali-tali ikat pada beg kapan tu, terus kita buka dia dengan ada bulat, kemudian kita ambil kepal-kepal tanah diletakkan di sini
mayat ni tidak beralih. Pada selesai tu nampak dah okey dah, kemudian baru kita tutup dengan papan. Ya, tutup dengan papan. Di Malaysia ni dengan papan lah, pasal kayu banyak. Di tanah Arab mereka menggunakan batu. Ya, bongkar-bongkar batu tela tu lah. Ya. Kemudian baru kita kamus tambahan. Kamu dah selesai tu, barulah dimulakan majlis perkebumian yang dimulakan dengan bacaan. Kalau di negeri Perak ni masih ada lagi amalan membaca surah Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ta'ala bismillahir rahmanir rahim. Yakul syai'an madhura sampai habis. Atau imam yang baca tu. Kalau tu imam tu Al-Hafiz tak apa. Kalau Al-Hafiz bawa Al-Quran sekali, takut sesat barat. Dah selesai tu baru dimulakan bacaan talqin subhana man ta'azza bil qudrati wal baqa wa qala ya bi tibar wal fana sampai habislah. Kemudian kita adakan majlis tahlil. Bila dah selesai majlis tahlil tu, kita sebagai imam pun ucapkan, saya bagi pihak waris mati ni ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang hadir dalam majlis perkebumian arwah ni, dan saya menyampaikan pesan daripada Pokok Simati menjemput tuan-tuan dan puan yang hadir ni ke majlis tahlil arwah malam pertama di rumah arwah ini. Itulah penjelasan imam. Dah selesai tu kita membaliklah balik. Melainkan Pokok Simati ni mungkin ada yang masih yasin ke apa. Kemudian kata Nabi SAW, wa innahu yasma'u khafqani 'alim hatta yawalluna mudbirin. Sebenarnya kata Nabi SAW, sesungguhnya si mati ini mendengar deruan tapak kaki mereka yang meninggalkan tanah kuburan. Bermakna kalau kita baca talqin, si mati dia tahu tak? Sebab dia, kalau si mati boleh dengar deruan tapak kaki orang yang meninggalkan tanah kuburan, walaupun kita tak pakai kasut, pakai ayam pun, orang dulu pakai ayam kan, kalau jalan ada bunyi tak? Ini bukan pakai high heel kak. Kalau pakai high heel, kasut high heel, gerak, bertekap ni je. Orang dulu tak ada kasut, pakai ayam. Tapi deruan tapak kaki itu masih lagi mampu didengar oleh si mati. Apatah lagi bacaan seperti bacaan talqin yang disampaikan oleh tuan imam. Talqin itu adalah pesan terakhir kita kepada si mati. Tu. Yang keduanya pesan bagi seluruh hadirin-hadirat yang ada di dalam majlis perkebumian ni. Sebab apa yang sedang dihadapi oleh si mati ini, satu masa kita menggunakan melaluinya. Sebab Allah SWT kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam talqin tu ada kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamal tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhala jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebab ada ustaz-ustaz kangkong, lagi sekali ustaz kangkong mengatakan talqin ini tak ada oleh Islam. Talqin ini bid'ah. Siapa kata bid'ah? Ini satu bukti yang menyatakan bahawa talqin ini memang perlu wujud. Sebab si mati boleh mendengar pesanan-pesanan yang disampaikan oleh tuan imam dalam talqin itu. Bukan dia tak dengar. Kalau bagi hujah, si mati ini dah masuk dalam masa dia tak ada hubungan dengan kita di alam dunia ni. Siapa kata ini buktinya? Si mati masih boleh mendengar deruan tapak kaki orang yang meninggalkan tanah kuburan. Kita ni masih di alam dunia. Si mati itu dah berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh. Tapi dia ada connection lagi. Okey, baik. Habis itu. Kita cerita yang lain. Jangan cerita tentang alam kubur. Mereka akan jadi cerita lain pula. Udah kan sampai malam tak tidur. Baik, tuan-tuan. Fa in kana mukminan, sekiranya si mati ini seorang mukmin, kata Nabi SAW, kanat as-salatu 'inda ra'si. Sesungguhnya solat itu akan berada di sisi kepala dia. Solat itu ada ukur, Ustaz. Ini jangan tanya tentang ini dah masuk cerita alam. Kita tak nampak. Borek lah kubur. Mana semayang kat si mati buat tengok tak ada. Ustaz. Tak ada tengok macam tu ya. Ini cerita alam. Nak tahu? Tunggu masa kita esok jadi si mati. Nampak lagi. Macam nak kubur solat. Sebab itulah Syekh Nuruddin, pada tu Syekh Nuruddin Babu Al-Bajali, bila ditanya oleh orang,
Adakah sampai baca Al-Quran bersih mati? Dia tak jawab kan, ada dalil Al-Quran dia, hadisnya, pandangan ulama dia jawab. Tapi orang yang jenis kampung tu, kali ketiga sebut kampung, orang jenis kampung ni tak percaya. Mana ada ustaz? Tak ada. Jadi penyudah tu, Cino dia jawab apa? Macam ni lah sekarang. Nak tahu sampai tak sampai mati esok, tunggulah. Kalau sampai pahala tu ada, kalau tak ada, tak sampai tu tak ada lah. Habis ni. Sebab benda persoalan tentang bagaimana keadaan bacaan Al-Quran itu pahala sampai bersih mati atau tidak, itu menjadi antara perkara-perkara yang diperselisihkan pendapat oleh ulama, perkara-perkara khilafiyah. Jadi dia tak ada